Hai semua, apa khabar? Okey, kamu semua sihat? Okey, jadi ini adalah kelas untuk subjek refleksologi kaki, tangan dan telinga. Okey, jadi topik ini topik baru kita belajar. Okey, sebab yang topik yang lepas kamu dah belajar dengan Cikgu Devi. Okey, jadi topik ini adalah yang kita akan pelajari hari ini adalah komunikasi dalam rawatan refleksologi. Jadi dalam topik ini kamu akan belajar maksud, apa yang dimaksudkan dengan komunikasi, jenis komunikasi dan komunikasi yang berkesan. Okey. Jadi ini adalah kandungan topik yang kamu akan pelajari. Okey, jadi di bawah topik komunikasi ini ada 3 kandungan iaitu maksud, jenis dan komunikasi yang berkesan. Jadi minggu ini kita akan belajar maksud komunikasi dan juga jenis komunikasi. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan komunikasi? Okey. Komunikasi maksud dia senang je menyampaikan maklumat. Okey, kamu nak sampaikan sesuatu perkara kepada orang lain. Contohnya kamu nak sampaikan maklumat pada mak yang kamu lapar. Macam mana kamu sampaikan maklumat kepada mak? Okey, kamu akan cakap, "Mak, saya lapar." Jadi kamu sedang menyampaikan maklumat bahawa kamu sedang lapar. Okey. Dan komunikasi adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Maksudnya dalam kehidupan kita adalah sangat penting untuk kita berkomunikasi. Okey, boleh tak kamu bayangkan kalau dalam satu hari kamu langsung tak bercakap dengan siapa-siapa pun? Macam mana perasaan kamu? Tentunya rasa sangat bosan. Jadi, komunikasi adalah sangat penting. Okey, kita berkomunikasi secara bersemuka dan juga menggunakan alat. Okey, secara bersemuka adalah seperti kamu di rumah dengan ayah dengan mak. Okey, maksudnya bertentang mata. Okey, dalam satu bilik ruangan yang sama. Okey, dan menggunakan alat. Contohnya sekarang ni cikgu menyampaikan maklumat kepada kamu semua menggunakan video yang kamu tonton di telefon ataupun di komputer. Okey. Okey, alat komunikasi adalah contoh dia seperti radio, televisyen. Okey, contohnya tiap-tiap hari tengok berita. Okey, berita terkini. Okey, telefon bimbit. Okey, selain daripada itu, apakah contoh alat komunikasi yang lain? Okey, tahu. Yang tiap-tiap hari kamu tengok tu. Yang cikgu guna untuk sampaikan maklumat dengan kamu. Ya, okey, contoh alat komunikasi yang lain adalah kita menggunakan internet ataupun media sosial. Cikgu guna WhatsApp tanya apa khabar kamu? Kenapa tak buat kerja cikgu? Ingat tak? Alright. Okey, jadi jenis komunikasi. Sekarang ni kandungan seterusnya adalah jenis komunikasi. Okey, ada 2 jenis komunikasi. Okey, satu ialah komunikasi verbal dan satu adalah komunikasi tidak verbal. Senang kamu ingat verbal, tidak verbal. Okey, verbal, tidak verbal. Okey, komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Okey, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Maksudnya kamu menggunakan perkataan. Okey, contohnya adalah bercakap. Contohnya bercakap macam saya sekarang ini, saya sedang bercakap. Okey, ataupun kamu bercakap dengan ibu, dengan ayah, dengan adik-beradik di rumah. Contoh yang seterusnya, okey, adalah tulisan. Kadang-kadang tak bercakap, kita gunakan tulisan. Yang ini kamu pernah buat kan dekat kelas? Kamu semasa cikgu mengajar, kamu nak bagi nota dengan kawan, tulis atas kertas, bagi dengan kawan. Sebab cikgu cakap, jangan bercakap semasa cikgu mengajar. Jadi awak tulis atas kertas. Ingat tak? Pernah buat? Pernah kan? Okey. Okey, jadi itu adalah contoh komunikasi verbal. Satu adalah kata-kata, satu adalah bercakap, satu lagi adalah tulisan. Kerana kamu menggunakan perkataan. Komunikasi tidak verbal pula adalah
komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh. Apa itu bahasa tubuh? Okey, tengok gambar yang pertama. Okey, itu adalah bahasa tubuh. Dia tidak bercakap, tetapi gerak-geri tubuh dia menunjukkan apa? Menunjukkan entah, tak tahu, okey. Dan gambar yang seterusnya ni pula apa? Kalau kamu tengok daripada gerak-geri tubuh dia, itu menunjukkan apa? Adakah menunjukkan dia gembira ataupun menunjukkan dia marah? Ya, itu sedang menunjukkan perasaan marah. Jadi komunikasi tidak verbal berlaku secara spontan. Spontan ni maksudnya serta-merta, bukan yang kita berlatih untuk buat. Okey. Jadi kadang-kadang kita berkomunikasi tanpa disedari melalui isyarat tubuh kita. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Okey. Tapi orang nampak. Contoh yang pertama, yang ini. Okey, dalam gambar ini. Ini sedang menunjukkan apa bahasa tubuh dia? Okey, menunjukkan perasaan takut ataupun perasaan berdebar-debar. Okey, dia tak bercakap, tapi kamu boleh nampak daripada bahasa tubuh dia. Dan yang seterusnya, yang ni semua kenal kan? Mr. Bean. Kalau kamu tengok cerita Mr. Bean, kebanyakannya dia tidak menggunakan kata-kata. Dia tak bercakap. Kamu tengok gerak-geri dia. Tapi kamu boleh faham cerita dia. Okey, itu adalah dia berkomunikasi secara tidak verbal. Jadi komunikasi tidak verbal ada beberapa jenis. Okey, yang pertama adalah bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh ini adalah contohnya, okey, kalau kamu sedih, tak perlu cakap, tapi kawan nak tengok, kenapa awak sedih? Kenapa? Sebab muka awak kelihatan muram dan awak mungkin menangis. Itu bahasa tubuh. Okey. Dan komunikasi tidak verbal yang seterusnya adalah tanda. Contohnya kamu memandu di atas di jalan raya kan. Okey, kamu nampak papan tanda ini. Apa maksud papan tanda ini? Maksud papan tanda ini adalah dilarang masuk. Okey, jadi ini komunikasi tidak verbal sebab dia tidak perlu tulis perkataan dilarang masuk. Dia cuma tunjukkan papan tanda itu dan kamu faham maksud dia adalah, jalan ini saya tidak boleh masuk. Okey, dan komunikasi tidak verbal yang ketiga adalah tindakan atau perbuatan. Kalau kamu tengok gambar tu, agak-agaknya apa yang dia nak lakukan? Dia nak melakukan sesuatu secara bersembunyi. Sebab itulah dia berjalan macam tu. Okey. Jadi contoh bahasa tubuh. Jadi kita sekarang ni kita lihat kepada bahasa tubuh. Jadi contoh bahasa tubuh yang pertama adalah mimik muka. Yang ini. Yang ini ingat tak kalau di kelas, kalau cikgu sedang mengajar, lepas tu kamu semua berbising, tak tumpukan perhatian, kan? Macam mana cara saya menegur kamu tanpa bercakap? Ingat tak? Cikgu akan pandang kamu dan mimik muka cikgu, kamu tengok muka cikgu, kamu dah tahu. Alah, kena senyap, tak boleh bising. Okey, jadi satu adalah mimik muka. Okey, satu lagi ialah gerak kepala. Contohnya menggeleng. Kamu yang ini gambar ni dia menggelengkan kepala. Ataupun kalau kamu kata ya, kamu anggukkan kepala. Itu adalah gerak kepala. Okey. Seterusnya, gerak tangan. Kamu tengok gerak tangan ini. Ini gerak tangan ini menunjukkan apa? Okey. Boleh. Okey. Apa contoh gerak tangan yang lain yang kamu tahu? Okey. Satu gerak tangan yang lain contohnya adalah kamu melambai. Kamu panggil kawan kamu kan? Kamu melambai kawan kamu untuk datang. Okey, itu adalah gerak tangan. Okey. Satu lagi gerak tubuh. Yang ini. Kalau kamu tengok gerak tubuh dia ni, ini gerak tubuh ni maksud dia apa? Maksudnya dia sedang marah ataupun geram. Jadi kamu tahu komunikasi tidak verbal ini berlaku pelbagai cara. Okey, dan dalam kehidupan seharian kita menggunakan komunikasi tidak verbal. Cuma kita tidak sedar kita sedang melakukan komunikasi tidak verbal. Okey.
Jadi, mulai hari ini, cuba kamu fikirkan macam mana cara lain kamu berkomunikasi secara tidak verbal. Okey, jadi rumusan topik kita hari ini, okey, komunikasi adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Okey. Komunikasi boleh berlaku secara verbal atau tidak verbal. Kita boleh berkomunikasi dengan kata-kata ataupun dengan gerak tubuh. Jadi paling senang kamu ingat verbal, kata-kata, tidak verbal adalah menggunakan isyarat. Okey. Jadi topik minggu depan, apa yang kita akan pelajari minggu hadapan adalah komunikasi yang berkesan. Okey. Jadi selepas kamu mendengar penjelasan ini, cikgu ada kirimkan juga link untuk kamu membuat kuis topikal. Kuis untuk topik yang kita pelajari hari ini. Jadi apa yang kamu kena buat adalah pertama kamu kena salin nota. Salin nota, salin presentation cikgu ini sebagai nota, nanti cikgu akan send. Dan baca dan kemudian kamu jawab soalan kuis. Jadi, itu saja untuk hari ini. Pesanan cikgu, buat ulang kaji. Salin dalam buku, buat latihan. Dan paling penting, duduk di rumah, jaga keselamatan diri anda. Jangan keluar jalan-jalan, kerap cuci tangan. Kalau perlu keluar juga, pakailah penutup hidung dan mulut. Itu saja. Selamat belajar. Bye.